Allah SWT. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमको एक नेमत मिली है। Dengan berkat Nabi SAW kita telah dapat nikmat ini, dan nikmat ini nikmat yang besar. कुरान करीम भी बड़ी नेमत है। जनाब Quran adalah nikmat yang besar, बड़ी नेमत है। dan wujudnya Nabi SAW adalah nikmat yang besar. Agama pun adalah nikmat yang besar. अल्लाह ताला ने हम पर दिखाया। Allah Ta'ala telah turunkan Quran kepada kita. अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम Anbiya alaihissalam, से जो दी जाती है apa yang mereka bawa, उसकी बुनियाद अमानत होती है। dia punya asas dia ialah amanat. आपकी अमानत वाली सबसे पहले Supaya dalam dunia ini pertama sekali amanat. Sebab tu Nabi-Nabi dia dipanggil Amin, orang yang beramanat. 40 बरस तक उस अमानत 40 tahun को तजुर्बा होता था। इसके खिलाफ कोई Nabi dia ada pengalaman dengan amanat tadi. Dia tak akan buat berlawanan dengan apa yang dia amanatkan. मैंने एक उम्र तुम्हारे दरमियान में गुजारी। Nabi cakap apa? Aku telah lalui satu umur yang panjang di kalangan kamu. Kamu tak tengok ke aku punya amanat aku? 40 tahun. Apakah hikmat untuk tunjukkan amanat tadi? Tapi zahir dia ialah apa? Allah Ta'ala telah jadikan dunia ini darul hukuk, tempat untuk tunaikan hak. Dalam dunia ini kita tunaikan hak. Darul hukuk. Dunia ini adalah tempat kita tunaikan hukuk, hak. Dalam dunia ini ada hak Nabi, ada hak Allah, ada hak kitab. Yang ini berapa banyak hubungan, banyak itulah hak. Ini adalah asas kepada hak. Hak ni bila ada talian, bila ada hubungan, ada hak. Begitu juga harta. Harta ada hak dia. Supaya apa? Harta tadi tidak sia-sia. Dunia adalah tempat hak. Allah Ta'ala jadikan dunia ni tempat hak. Dan hak ni macam mana akan sempurna? Bila ada amanat. Bila tak ada amanat, maka tak boleh nak sempurnakan hak. Untuk itu Nabi SAW telah dijadikan amin, orang yang paling beramanat. Berapa lama Nabi SAW sehingga ke orang telah ikrar bahawa Nabi adalah orang yang amin, orang yang beramanat. Tak ada satu orang yang boleh tunjuk jari kepada Nabi SAW tentang amanat Nabi, kerana semua orang percaya kepada Nabi. Mereka simpan amanat mereka kepada Nabi. Ini kita punya ada masalah dengan jumpa dengan Nabi. Ini hanya kerana benda ni. Asas dalam kerja ni, dalam agama ni adalah amanat. Dengan penuh amanat kita nak buat kerja agama. Untuk itu semayang telah dikatakan amanat, wuduk telah dikatakan amanat. Ini kita ada macam-macam amanat sebenarnya. Untuk nak faham amanat ni tadi, macam mana nak jaga amanat ni? Iman ni dia punya hubungan dia dengan amanat. Nabi cakap apa? Orang yang tak ada amanat dia tak ada iman. Maksud dia ialah kerja agama ni dia punya hubungan dia dengan amanat. Apa maksud amanat? Satu segi ialah ini datang daripada Allah. Ini apa kerja yang kita buat ini adalah untuk Allah. Ini adalah amanat Allah. Allah bagi kepada kita, kita adalah hamba dia, kita kena buat kerana dia. Satu lagi ialah amanat. Lagi satu segi ialah apa? Ini amanat ini kita beramanat atas manusia. Apa maksud dia? Kita kena inginkan kebaikan daripada setiap orang. Kita kena kesian kepada semua orang. Untuk itu setiap Nabi, mereka dalaman mereka inginkan kebaikan daripada setiap orang. Setiap Nabi.
Nabi cakap apa? Saya tak nak apa-apa daripada kamu. Maksud aku, ini lakum nasihun amin. Aku ini inginkan kebaikan daripada kamu semua. Macam mana kamu semua dapat beri kebaikan. Itu saja Nabi punya. Nabi tak minta apa-apa daripada kaum dia. Aku tak nak apa-apa daripada kamu. Tak nak harta, tak nak kedudukan, tak nak benda, tak nak apa pun tak nak. Inilah khair, inginkan kebaikan. Fikir macam mana manusia dapat kebaikan, mana jalan yang paling baik untuk dia, apa perkara yang paling baik untuk umat. Untuk diri kita, setiap orang dia kena faham kita orang yang salah. Hazrat Umar radhiyallahu anhu selalu dia nasihat kepada orang, ittahimu anfusakum, kamu kena faham bahawasanya kamu orang yang salah, kamu orang salah. Kalau kita anggap kita punya salah, maka mudah untuk islah. Kalau kita tengok orang lain punya salah, kita sampai bila tak boleh islah. Kalau kita anggap kita orang yang salah, maka semua masalah akan selesai. Kalau kita nak betulkan orang lain, tak sampai bila tak boleh betul. Ittahimu anfusakum. Kita kena rasa diri kita yang salah, kita yang tak betul, kita yang salah. Inilah jalan yang paling mudah sekali. Hazrat Umar radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat ini dalamnya, inilah pengajaran mereka. Dan buat usaha ni untuk bina akhirat kita. Ini khas apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Setiap Nabi-Nabi mereka punya kerja mereka hanya untuk akhirat saja. Untuk tu sama ada kita dengan Allah ataupun dengan makhluk Allah. Sahabat mereka letakkan akhirat di hadapan mereka. Inilah asal sebenarnya. Kita letakkan akhirat di hadapan kita. Orang yang paling bijak, orang yang buat persiapan sebelum mati. Dia kontrol diri dia. Dia letakkan diri dia dalam pekerjaan yang Allah suka, yang Allah redha. Inilah dakwah. Kita ikatkan diri kita dengan perintah-perintah Allah. Allah Ta'ala telah pilih untuk kita agama, dan Allah suka bila ada agama dalam kehidupan kita. Wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah pilih agama Islam untuk kita, dan Allah suka bila agama Islam ada dalam kehidupan kita. Kehidupan kita beramal dengan agama, dengan iman, yakin, akhlak, dan inginkan akhirat. Dan setiap tanggungjawab kita sempurnakan dengan amanat. Dan sahabat mereka cakap apa? Mereka akan itaat dalam setiap keadaan, dalam kemiskinan, dalam kekayaan. Orang tanya ke tak tanya ke, orang dahulukan kita, orang belakangkan kita, apa keadaan pun kita akan ditaat. Setiap keadaan. Inilah sahabat kita. Bayana ala Rasulullah SAW. Kami berbaiat di atas tangan Nabi SAW. Akan dengar, akan taat, dan susah ke, senang ke, orang belakangkan kita pun kita akan taat apa yang dia. Jumlah yang akhir ni paling susah sekali. Orang belakangkan kita, ini paling susah sekali. Orang tak tanya kita, tapi kerja kita nak buat. Kita nak buat untuk diri kita. Man amila salihan, orang yang buat baik untuk diri dia. Apa yang kita buat untuk diri kita. Ada orang jumpa Hazrat Haji, cakap ke Hazrat Haji, ni satu orang ni dia buat ni. Hazrat Haji pun bagi tahu, orang yang buat dia yang akan terima. Siapa yang buat apa-apa benda, dia akan terima balasan dia. Inilah sebenarnya
Ya. अपने सहकारी करें अपने सरकारी इसी में Allah, macam mana Allah dapat redha dengan kita? Ini maksud kita. यही तो बात है Inilah dalam dunia ni. Untuk tu kita nak buat kerja, kita nak gunakan kebolehan kita. Dan kebolehan yang Allah bagi ni, ini adalah satu amanat. Kekuatan dan kebolehan yang Allah bagi ni adalah amanat. Allah bagi untuk apa? Supaya melalui ini apa-apa kerja yang telah ditanggungjawab untuk kita, kita dapat sempurnakan. Allah Ta'ala telah beri umat ini banyak kebolehan. Umat ini Allah telah beri macam-macam kebolehan. Manusia begitu berharga sekali seperti itu lubuk emas dan berlian. Tiap-tiap umat ini ada macam-macam kebolehan, dan kebolehan ini adalah amanat. Dan Allah tak benarkan kita untuk rosakkan kebolehan ini. Gunakan pada kerja. Inilah usaha dakwah ni. Macam mana umat punya kebolehan dapat digunakan pada tempat yang betul. Inilah maksud kerja ni. Kalau tak, apa akan jadi? Kalau usaha tak ada, maka kebolehan yang ada dalam umat akan tertanam, akan terkubur. Untuk tu dalam usaha agama ni, kerja dakwah ni, melalui usaha dakwah ni, usaha agama ni, umat ni kebolehan dapat digunakan pada tempat yang hak. Dan macam-macam kebolehan yang Allah bagi. Satu-satu orang Allah Ta'ala bagi dia macam-macam kebolehan. Macam-macam kebolehan. Dan kebolehan tadi, tahap orang cakap apa, paling tinggi tahap. Kerana pengorbanan dia, kerana usaha dia, Allah Ta'ala akan zahirkan. Dan bila usaha tadi dijalankan, selayat kebolehan umat telah zahir, demi berkat dia, semua orang telah dapat, seluruh umat telah dapat, satu-satu orang. Oleh itu Nabi SAW bersabda, tuba li abdin, berita gembira untuk mereka yang mana Allah Ta'ala jadikan dia kunci kepada kebaikan, dan kerana dia Allah Ta'ala telah tutupkan keburukan. Inilah orang yang paling bernasib baik sekali. Berita gembira, melalui dia khair, kebaikan dapat sebar. Inilah cara Anbiya SAW melalui dakwah mereka buat usaha. Untuk itu Nabi SAW bagi contoh ilmu dan hidayat yang Nabi telah bawa. Contoh dia seperti air hujan. Apa ilmu dan hidayat yang Allah telah beri kepada aku, contoh dia seperti air hujan. Air hujan turun daripada langit, dia turun dekat mana-mana tanah yang mati akan jadi hidup. Ini orang panggil ini tanah untuk fulan kebun, ini fulan kebun, ini untuk ni, macam-macam. Tapi air satu saja. Macam tu juga dengan usaha Anbiya SAW, Allah Ta'ala akan hidupkan hati-hati manusia. Macam-macam kebolehan daripada umat akan zahir. Dan manusia punya hubungan dapat dekat dengan Allah. Kebolehan umat, satu kita keridaan Allah, satu lagi apa tanggungjawab yang Allah telah beri, dengan penuh amanat kita sempurnakan tanggungjawab tadi. Dan dengan ini bina akhirat kita. Inilah cerita dia. Anbiya SAW, mereka mizaj adalah akhirat. Sahabat, mereka punya pandangan pun adalah akhirat. Innama himamuna al-akhirah. Sahabat cakap apa? Maksud kita, usaha kita adalah untuk akhirat saja. Dunia bukanlah maksud kita. Dunia adalah mata sekadar untuk kita nak lalui kehidupan kita saja. Asal ialah adalah akhirat. Kita nak pergi sana, kita tak boleh kembali balik lagi. Dunia ni tempat kita lalu. Kita lalu, setakat kelaluan saja kita buat dalam dunia ni. Ialah kau jadikan agamaku agama, kau binalah agamaku, dan mana dalam agama tadi tu ada kejayaan aku. Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya. Allah,
kau jadikan duniaku ni, jadikanlah duniaku sekadar untuk aku lalu saja ya Allah. Kau betulkanlah duniaku sekadar aku lalu saja. Kadang-kadang banyak nikmat, kadang-kadang kurang nikmat. Ya Allah, kau binalah akhirat aku, kerana akhiratlah tempat yang sebenar aku ya Allah. Ini doa yang diminta oleh Nabi. Ya Allah, kau binalah agama aku, yang mana dalam agama tadi kau telah sembunyikan kejayaan aku. Akhirat aku kau binalah, kerana itulah tempat aku yang selamanya. Ya Allah, kau hidupkan aku sebagaimana khair untuk aku. Ini doa Nabi telah ajar kita untuk ajar kepada kita, tunjuk kepada kita. Ini adalah tunjuk ajar untuk kita. Nabi dalam dakwah dia pun dia adalah Nabi, dalam doa dia pun adalah Nabi. Doa pun Nabi, doa pun adalah Nabi. And bila kita ada apa-apa keperluan, Nabi telah ajar kita doa. Untuk apa Nabi ajar kita doa? Bila ada keperluan, kita boleh minta dengan Allah. Inilah kerja Nabi.